Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Cikgu Khairul untuk pembelajaran sains kali ini. Okey, apa khabar kamu semua hari ini? Harap semua sihatlah. Ya. Di samping kamu berada di rumah, jaga diri baik-baik. Ya, sekarang kita masih lagi dalam perintah kawalan pergerakan. Pembelajaran kita macam inilah, secara dalam talian. Kalau kata kita tak bertemu secara Google Meet, macam inilah keadaan kita. Secara maya ataupun saya memberi rakaman video. Okey. Beberapa hari yang lalu saya telah mengajar kamu tentang topik sifat bahan. Okey, kalau ikutkan kamu sekarang berada di tahun 4. Topik bahan ni adalah topik yang kamu belajar pada tahun 3 lalu, iaitu pada tahun 2020. Tapi memandangkan kita telah dilanda pandemik COVID-19 ni bermula daripada awal tahun 2020, maka sekolah dah ditutup pada masa itu dan keadaan pembelajaran kita ada yang tercicir. Jadi kita buat ulangan balik lah. Okey, kita teruskan pembelajaran kita. Untuk sifat bahan, sifat kimia bahan, kamu dah belajar bahan mempunyai ada yang sifat kali, asid dan juga neutral. Jadi hari ini pembelajaran kita nak tengok sejauh mana kefahaman kamu tentang topik ini supaya akan datang kamu lebih menguasai. Okey, sebelum tu sediakan alat tulis. Kalau ada buku teks lebih baik, buku catatan dan juga kertas kosong lah kalau tak ada buku catatan. Okey, apa yang saya nak kamu buat ialah nanti kertas tu sediakan macam ni, tulis kat atas tu tulis tarikh dan tulis nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 dan nombor seterusnya lah. Dan setiap perbincangan yang kita akan bincang nanti, kamu cuba jawab dulu. Okey, saya akan paparkan soalan, kamu jawab, kamu baca dan kamu jawab. Saya akan beri masa 1 atau 2 minit untuk kamu fikir apakah jawapan dia. Jawab terus, jujur, tulis supaya kamu tahu apa kehendak soalan. Okey, dan kita akan terus bincang. Tengok, sekiranya jawapan kamu salah, tidak mengapa, sebab itulah proses pembelajaran. Kalau jawapan kamu betul, bagus, tak ada masalah juga. Jadi jika sudah bersedia, kita tengok soalan yang pertama. Apakah yang kita nak kuasai, nak fahamkan tentang topik bahan ni? Okey, dah sedia semua? Okey, kita teruskan. Kita tengok soalan yang pertama apa dia. Okey, apakah yang diperhatikan pada kertas litmus semasa menentukan sifat kimia bahan yang diuji? Okey, ada 4 pilihan jawapan, A, B, C dan D. Boleh tengok sebelah ni kan. Okey. Tengok. Saya bagi kamu baca dan fikir dulu. Saya pun fikir juga. Okey, dah boleh jawab? Antara A, B, C dan D. Jujur tulis jawapan kamu tak perlu padam. Kita tengok apakah jawapan yang tepat bagi soalan nombor 1 ini. Okey, jawapan yang tepat ialah perubahan warna kertas litmus terhasil. Okey, ada yang salah tak? Okey, tak apa. Okey, yang salah dengarkan penerangan saya betul-betul. Yang betul pun dengar juga. Mungkin ini akan mengukuhkan kefahaman kamu lagi. Okey, apa yang kita nak tengok pada kertas litmus ialah bila kita kenakan kertas litmus itu terhadap bahan yang kita uji, kita nak tengok reaksi kertas litmus tu, perubahan kertas litmus tu. Kalau kata kertas litmus tu biru ataupun merah, kita nak tengok apa yang berlaku pada kertas litmus itu. Kalau kertas litmus biru tukar merah, apa dia? Kalau merah tukar biru, apa dia? Kalau dua-dua kekal, apa dia sifat bahan kimia tersebut? Jadi faham kegunaan kertas litmus. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya pula. Okey, soalan kedua. Rajah menunjukkan perubahan kertas litmus biru
dan merah apabila diuji dengan menggunakan sejenis asid yang diketahui. Apakah definisi secara operasi bagi bahan berasid tersebut? Okey, berpandukan gambar rajah dekat atas tu. Okay, kamu tengok dekat atas tu ada gambar rajah. 4 jawapan pilihan. Saya bagi masa anda untuk menjawab. Okey, baiklah. Dah boleh jawab? Saya bagi masa lebih sikit tadi sebab nak kena fikir ni. Sekiranya kertas litmus biru dan merah tu diuji sejenis asid yang diketahui lah. Okey, ini gambar rajah yang dia tunjuk. Kertas litmus merah, kertas litmus biru. Okey, dia bubuh dua-dua Dia letak kertas litmus kedua-duanya ke dalam bikar berisi sejenis asid yang diketahui. Okey, ini adalah hasilnya. Kertas merah ni dia kekal. Okey, yang biru ni pula sebahagiannya menjadi merah. Jadi kita tengok apakah jawapan dia. Jawapan dia B, iaitu menukar kertas litmus biru kepada merah. Okey, tadi saya dah terangkan kegunaan kertas litmus tu dia react ataupun bertindak balas terhadap sifat kimia. Jadi faham Okey. Untuk lebih jelas boleh rujuk buku teks ataupun cari maklumat-maklumat tambahan di dalam internet. Okey, kita tengok soalan yang ketiga. Okey, jangan lupa tulis macam ni supaya kamu tahu soalan keberapa. Tulis nombor, nanti kamu tak tahu pula. Okey, soalan ketiga. Antara berikut yang manakah benar berkaitan dengan air sabun yang diuji dengan kertas litmus? Okey, 4 pilihan jawapan. Saya beri masa anda untuk menjawab. Okey, baiklah. Apakah jawapan kamu? Bila kita letak kertas litmus pada air sabun. Okey, kita tengok apakah jawapan dia. Jawapan dia ialah B, iaitu kertas litmus merah berubah menjadi biru. Kenapa ini berlaku? Kenapa kertas litmus merah berubah menjadi biru? Untuk yang dah faham konsep ni, bagus. Yang belum faham, sila buat rujukan dan cari bahan-bahan bacaan yang berkaitan. Okay, kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, antara berikut yang manakah betul perubahan kertas litmus untuk bahan berkali dan berasid? Okey, ini dia bagi kedua-duanya. Okay, kita nak tengok yang mana reaksi antara kertas litmus. Okey, boleh jawab. Okey, kembali. Antara berikut yang manakah betul tentang perubahan warna kertas litmus untuk bahan berakali dan berasid? Okey, mari kita lihat apakah jawapannya. Ya, iaitu kalau bahan berakali kertas litmus merah
akan berubah menjadi biru, manakala bagi bahan beraksid, kertas litmus biru akan menjadi warna merah. Okey, betul tak? Okey. Siapa yang betul tu? Tik. Okey. Yang salah tu bangkah. Tapi dekat ujung jawapan yang kamu tulis tu, tuliskan jawapan yang bukan tulis huruf ni, tapi tulis apakah yang dinyatakan dalam soalan tu. Okay, kita tengok soalan ke seterusnya. Ini panjang sikit. Mungkin saya akan bagi masa lama sikit lah untuk kamu fahamkan tentang kehendak soalan. Okey, silakan jawab. Soalan nombor 5. Okey, dapat tak jawapan? Faham tak soalan? Ahmad mendapati bahawa ekstrak bunga mawar warna merah dicampur dengan gula. Ekstrak itu tidak bertukar warna, tetapi bertukar menjadi warna merah. Macam complicated ya soalan ni apabila jus lemon dan bertukar menjadi hijau. Okey, dia kata kalau ekstrak bunga mawar ni warna merah bila campur dengan gula, tapi bertukar warna kalau campur dengan jus lemon, iaitu dia tukar warna merah, manakala kalau dengan jus peria dia jadi warna hijau. Berdasarkan pemerhatian Ahmad, apakah definisi secara operasi nyatakan sifat kimia jus lemon? Okey, kita tengok. Ni siapa tak pernah tengok air mawar ni? Air mawar sifat dia warna jernih okey, kita tengok apakah jawapannya. Okey, menukar warna air bunga mawar menjadi hijau. Okey, kat atas tu ada. Okey, persoalannya ialah nyatakan sifat kimia jus lemon. Agak-agak kamu macam mana kita nak tentukan sifat kimia jus lemon ni? Apa dia? Okey, jus lemon rasa masam. Jadi bila rasa masam, kamu dah tahu apa sifat kimia dia? Ya, asid. Okey, untuk yang tak tahu tu boleh buat catatan. Oh, dah tahu dah. Jus lemon ni rasa dia masam. Jadi dia bersifat asid. Okey, baiklah, kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, antara penyataan yang manakah tidak benar tentang kertas litmus? Okey, boleh tengok, boleh baca. Ni dia tanya tentang kertas litmus. Ini soalan banyak betul tentang kertas litmus siapa ni berulang-ulang saya tunjuk ni gambar kertas litmus sebab kita belajar dalam maya. Jadi mungkin kamu pun belum pernah tengok lagi kertas litmus. Ni biar dia tunjuk. Okey, saya beri peluang kamu untuk jawab. Dah dapat jawab? Okey, kita tengok apakah penyataan yang tidak benar tentang kertas litmus ni. Digunakan untuk menentukan kekuatan sesuatu bahan berasid atau berakali. Nampak? Kertas litmus guna untuk apa sebenarnya? Kertas litmus digunakan untuk menguji sama ada bahan tu mempunyai sifat kimia asid ataupun alkali. Kita tak uji kekuatan sesuatu bahan berasid ataupun beralkali. Okey, kalau kita nak uji kekuatan ni, kita guna apa? Okey, biasanya kalau kita nak uji kekuatan kandungan asid, kandungan kimia berasid ataupun yang beralkali ni, kita guna apa? Kita gunakan kertas pH. Siapa tak pernah tengok kertas pH ni dekat bahagian bawah ni ni sebelah saya ni adalah contoh kertas pH. Dia bentuk macam strip. Bila dia
dia ada yang berwarna, ada yang tidak. Biasanya berwarna kuning lah, ataupun ada yang dia dah letak warna. Dan kita akan celupkan dalam substance tertentu, bahan tertentu. Kemudian warna-warna tu, indikator warna tu akan ditentukan dekat sini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paling kuat 14 lah. Paling rendah 0. Neutralnya 7. Jadi kita nak tengok, kita tengok macam mana kita tentukan sesuatu bahan tu, dia punya kekuatan tu, sifat kimia dia sama ada basic ataupun berkali. Ini dekat atas saya ni. Ni contoh satu gambar rajah, menunjukkan skala pH. Kamu tengok yang warna hijau ni di tengah ni, ini adalah di antara sifat neutral. Ke 14 ke mana ni? Ke sebelah kiri saya ni, ke 14 tu sifat yang berakali, manakala asidnya dia macam ni lah. Maksudnya lagi kuat, lagi rendah nombor dia. Contoh kata nombor 2 lagi berasid, nombor 1 lagi kuat asidnya. Ini adalah kegunaan kertas ni, alat menguji kekuatan bahan berasid ataupun berakali. Kita sebut sebagai pH, kadar pH. Contoh ni jadual ni. Ni ilmu untuk kamu ni. Kena ada beza ni antara kertas litmus dengan kertas pH. Kertas litmus nak uji wujud tak asid ataupun alkali, manakala kertas pH nak tengok kekuatan sifat kimia dia. Jelas? Kalau yang tak jelas tu cepat-cepat take note, nanti tak faham apa beza kertas litmus dengan kertas pH. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Antara berikut yang manakah merupakan pemerhatian apabila sekeping kertas litmus merah dicelupkan ke dalam larutan berasid? Silakan jawab. Ada 4 pilihan jawapan tu. Okey, dapat jawab? Cepat tak kan? Sempat kan nak baca soalan? Okey. Antara berikut yang manakah merupakan pemerhatian apabila sekeping kertas litmus merah dicelup dalam larutan berasid? Okey, kita tengok apakah jawapannya. Ya, kertas litmus merah kekal warna merah. Sebab apa? Sebab apa? Dia tak bertukar warna. Kita tengok kenapa. Sebab kertas litmus merah adalah dia bertindak balas terhadap bahan beralkali. Maksudnya kalau sama dia berasid, dia akan kekal. Yang tengok, okey, jawapan A ni warna biru. Logik tak? Logik lah kalau dia bahan apa? Betul, kalau dia bahan berasid. Maksudnya kalau kertas kertas litmus merah tu ke biru kalau dia bahan berakali. Okey, sekarang ni dia bahan berasid, dia kekal. Warna hijau tak logik. Warna kuning pun tak logik. Tak wujud sebab kertas litmus ada 2 je, sama ada biru ataupun merah. Jelas tak? Saya terlindung sikit. Mana? Nampak tak tu? Tengok. Dapat tak faham lagi? Okey. Hari kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, ni bahan-bahan yang ada di sekeliling kamu, dekat rumah kamu. Kita tengok. Okey. Maklumat berikut menunjukkan sifat-sifat kimia bahan X. Dia bagi penyataan je. Bahan X tu rasa pahit, rasa licin, tukar kertas litmus merah kepada biru. Kita tengok apa jawapan dia. Ubat gigi. Jadi kamu dah tahu ubat gigi ni bahan apa? Bahan apa? Bahan berakali. Sebab dia kertas litmus merah tukar warna biru.
Okey, nampak apa teh ais limau ni macam sedap je kan. Tengok air haus pula, minumlah sekejap sikit. Boleh rehat-rehat, tenangkan minda. Alhamdulillah. Pasangkan tekak. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Okey, antara berikut yang manakah akan memberikan keputusan yang sama apabila diuji dengan kertas litmus biru? Kertas litmus biru ni. Okey, bila dia kendak soalan ni, dia bagi 3 bahan. Okey, bila kita uji dengan kertas litmus ni, kertas litmus biru ni, dia dapat keputusan yang sama. Apa dia bahan tu? Air mineral, shampoo, minyak masak, jus dan nas, peluntur air kelapa, cuka, air kopi, serbuk peluntur, sos tomato, susu dan sabun. Okey, macam susah ni soalan ni. Okey, mari kita nak cuba jawab dulu. Okey, saya bagi masa cuba jawab dulu. Okey, dah dapat? Kita tengok yang mana kumpulan yang dapat keputusan sama bila kita uji dengan kertas litmus biru. Kumpulan C, cuka, air kopi, serbuk peluntur. Tengok apakah ni? Cuka, air kopi, dia bersifat asid. Okey, ini adalah contoh okey, di sebelah kanan saya ni ada satu gambar rajah yang menunjukkan antara bahan-bahan makanan lah yang mempunyai sifat kimia asid dan alkali. Sebab tu ada orang kata alahan pada makanan yang berasid. Contohnya dia minum kopi. Ada orang minum kopi, dia kata angin. Bila minum kopi je perut jadi tak tahan, perut sakit. Sebab apa? Sebab macam saya sebut itulah, dalam perut kita ni mempunyai kandungan asid. Tujuan asid tu adalah untuk menguraikan makanan. Jadi bila kita minum kopi tu, kopi kan sifat asid, jadi bertambah asid tu yang kadang-kadang bila kita minum kita rasa macam kena gastrik lah. Sebab sifat kopi tu dia berasid. Jadi ada orang yang tak gemar kopi atas alasan angin, tapi sebenarnya dia bersifat asid. Ada tak silap saya sejenis Nescafe ke jenama Indo Coffee yang mempunyai kadar asid kurang untuk peminat-peminat kopi lah. Boleh cuba. Jadi boleh tengoklah, boleh rujuk gambar rajah di sebelah saya ni. Tengok makanan apa yang bersifat alkali, makanan apa yang bersifat asid. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, menunjukkan pengelasan. Okey, dia bagi bahan. Kita nak tengok sifat kimia. Okey, cuba jawab. Dia bagi masa. Faham betul-betul rajah tu. Nampak macam sempit je. Boleh nampak kan? Boleh nampak ni. Ni. A, B, C, D. Okey, boleh? Susah? Susah kan? Okey, kita fahamkan soalan dulu. Okey, rajah menunjukkan pengelesaan bahan berdasarkan sifat kimianya. Okey, dia bagi 6 jenis bahan ni. Okey, tapi ada salah satu bahan tu dia tak sepatutnya duduk dalam kelas dia tu. Maksudnya kita uji, ini bukan dalam grup je ni. Jadi kita nak tengok apakah bahan yang salah dikelaskan. Air suling. Okey, air suling. Tahu air suling? Distilled water. Distilled water ni ialah
air yang tidak mempunyai sebarang sifat kimia, iaitu dia bersifat apa? Ya, sifat neutral. Jadi sifat neutral bila kita letak kertas litmus biru atau merah akan berubah tak? Dua-dua tidak berubah warna. Sebab apa? Sebab dia bersifat neutral. Okey, kita tengok yang ke-11. Rajah menunjukkan 3 jenis bahan yang mempunyai sifat kimia yang sama. Antara berikut yang manakah boleh dikelaskan dalam kumpulan ini? Okey, senang je ni. Ada juga, ini bahan asid ni. Asid kah kali? Asid kan? Kita tengok. Okey, kita tengok apakah yang mempunyai sifat kimia yang sama. Ya, asam jawa. Asam jawa kat rumah kamu tu, yang kat dapur tu, yang mak kamu masak, nak buat asam pedas, nak masak kari tu guna asam jawa. Jadi asam jawa ni dia sifat sama macam cuka, lemon dan juga nanas. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Ini gambar rajah sebelah saya ni tunjuk antara bahan yang bersifat asid. Dia rasa masam. Jus oren selain daripada asam jawa, jus oren, lemon sama macam buah limau ni yang kat bawah ni. Okey, kita tengok soalan yang ke-12 pula. Rajah menunjukkan pemerhatian yang diperoleh apabila kertas litmus biru dan merah direndam jalan. Okey, sama macam yang tadi, eksperimen tadi. Dia letakkan dua-dua kertas litmus dalam jus pi. Okey, kita tengok, baca, fahamkan betul-betul gambar rajah ni. Dekat bahagian yang atas sebelah kanan sana tu. Okey, mouse saya timbul tak? Okey, ada mouse. Okey. Ni. Biru, merah. Faham tak ni? Ni dua kertas litmus, dua-dua biru dan merah. Okey, kita tengok apa yang berlaku. Biru ni tukar merah, merah kekal. Jadi jus pi ni ialah apa? Apa? Ya, asid. Asid, sifat dia rasa apa? Nampak dia tanya apakah kesimpulan yang dapat dibuat tentang rasa jus pi ni? Dia rasa masam. Nampak? Semakin lama kamu dah makin faham. Nampaknya berdasarkan pengujian-pengujian yang kita buat ni, kita dah tahu dah sifat bahan bila yang berasid ni apa rasa dia. Kali ni macam mana rasa dia? Okey, boleh teruskan lagi? Okey. Ni penerangan dia. Banyak jadual ni akan kamu kena betul-betul tengok. Saya melindungi. Okey, tengok, faham betul-betul. Sebab kadang kamu akan keliru antara biru dengan merah ni. Kadang apa yang bertukar jadi hafal betul-betul supaya kamu tahu, dapat tentukan bila kertas biru ni berubah merah, apa bahan dia. Bila kertas merah tukar kepada biru, apa sifat bahan dia. Faham Okey, teruskan soalan yang 13. Berapa banyak soalan? Terpulanglah. Kita tengok dulu. Ni nak tahu sejauh mana penguasaan dan kefahaman kamu tentang topik ni. Nanti bila ajar je saya tak tahu. Kamu faham ke tak faham? Kalau dalam kelas kan selalu macam tu, saya tanya kamu kan. Okey, faham tak? Kamu jawab faham cikgu. Bila tanya soalan, betul tak? Okey, kita tengok soalan yang ke-13 pula. Menunjukkan satu penyiasatan bersifat neutral. Okey, sekarang ni dia nak tanya neutral antara W, X dan Y. Ada 3 bahan. Dia tak bagi tahu pun apa bahan dia tu. Okey, kita tengok berdasarkan keputusan kertas litmus. Bahan W bertukar warna biru. Maksudnya asalnya kertas litmus warna merah. Okey, bila kertas biru tak ada pesan. Okey, kita tengok apakah jawapan dia. Okey, Y tiada kesan, tiada kesan. Maksudnya kertas litmus biru dan merah dua-dua tak berubah warna. Jadi kamu dah tahu dah. Ini adalah bahan bersifat neutral. Contoh dia? Contohnya ni. Macam air. Air kosong lah. Air putih. Air lagi tepat, air distilled water, air suling. Okey. Tengok soalan seterusnya. Ini lagi sekali jadual ni. Saya berulang kali akan ulang jadual ni.
akan timbulkan jadual ni supaya kamu tak terkeliru. Nanti kalau kata penilaian, pentaksiran, nanti saya nak tahu sejauh mana penguasaan kamu tentang sifat bahan. Okey, 14. Okey, ni panjang sikit ni. Fahamkan jadual pada apa rajah yang dekat atas tu. Kemudian baca soalan dulu, tengok rajah, kemudian cuba jawab. Okay, saya akan bagi masa beberapa saat untuk kamu jawab. Okey, dapat jawab? Susah? Tak faham? Kurang jelas? Okey, tak apa. Tulis jawapan dulu. Yang betul tulis jawapan dulu. Okey, mari kita tengok apakah jawapannya. C. Menukar kertas litmus biru kepada merah. Tak faham juga. Okey, macam ni. Okey. Tabung uji P tu dia menggunakan cecair berasid, manakala tabung uji Q tu mengenai cecair bersifat neutral. Okey. Dia ambil cecair P tu, dia akan tuangkan ke dalam tabung uji Q tu. Kemudian dia minta kamu ramalkan cecair yang baru dihasil tu bagaimana sifat kimia dia. Okey, ambil kertas litmus biru, masuk, kertas litmus merah pun masuk. Tengok apa yang berlaku. Biru tak berubah warna. Sebaliknya biru bertukar kepada merah, menunjukkan bahan tu sedikit berasid. Okey. Okey, dekat sini saya nak terangkan kita sekarang ni gunakan kertas litmus nak uji sifat kimia yang terdapat walaupun sedikit. Maksudnya kalau dia bercampur dalam bahan neutral tu, dia akan ada sedikit sifat kimia. Bezanya kekuatan dia. Kan saya dah sebut tadi kan. Okey, kekuatan sifat kimia kita nak uji dengan apa? Dengan kertas pH. Sekarang ni kita cuma nak tahu dia ada wujud tak, sama ada sifat kimia asid ataupun alkali. Dia memang dia bercampur dengan neutral. Dia akan ada sifat sedikit sifat sama ada asid alkali, tapi kekuatan dia tu mungkin dah kurang sebab dia bercampur dengan bahan lain iaitu bahan neutral. Jadi jelas kalau kita nak uji kekuatan baru kita guna kertas pH. Tadi pada soalan yang beberapa soalan yang lepas tadi saya dah tunjuk dah. Apa itu kertas pH? Iaitu nak menguji kekuatan sama ada sifat bahan tu berasid ataupun alkali. Okey, tengok soalan yang seterusnya. Cepat sangat tak? Saya harap okey okey, kita tengok. Ni sekali lagi. Biru berubah ke merah, bahan berasid. Apa ni? Berkali-kali jadual ni. Kat atas pula tadi kat tepi sebelah sini. Sekarang ni kat atas pula dia naik dah. Berkali-kali saya tunjuk jadual ni sebab nak bagi kamu sentiasa ingat, memorize benda ni. Jangan lupa. Okey, tengok seterusnya. Okey, soalan 15. Jadual P menunjukkan larutan P, Q dan R dan S. Larutan yang manakah bersifat alkali? Larutan P masam, Q manis, R masin, S pahit. Mana satu? Tadi saya sebut banyak rasa masam je ni. Kamu ingat asid masam, manis, masin, pahit. Mana satu? Mari kita tengok. Okey, S. Bahan berakali dia mempunyai sedikit rasa pahit. Okey, tadi mesti kamu tertanya-tanya, cikgu, kopi kan pahit. Tapi kenapa dia bersifat asid? Pasal tak daripada rajah tadi? Itulah persoalan yang kamu kena cari. Macam mana, kenapa benda tu berlaku?
kopi sepatutnya rasa pahit, dia mesti ada sifat alkali. Tapi sifat kimia kopi beraksid. Satu question mark besar. Not. Kalau dulu saya pernah ajar satu kelas, dia tanya tu. Oh, betul juga. Jadi ini satu persoalan yang bermain ni minda. Kenapa benda ni berlaku? Nanti kita cari jawapannya di kelas-kelas seterusnya lah. Okey, kebanyakan bahan berkali berasa pahit dan licin apabila disentuh. Cikgu, ni ada contoh air kopi. Ni. Nampak? Baca tak betul-betul ni? Air kopi tanpa gula. Dekat sini dah ada jawapan. Maksudnya kopi tanpa gula. Kopi yang lepas kamu tuang air panas tu, tak ada campur apa-apa. Ia bersifat sedikit ke banyak. Dia bersifat alkali. Selepas dibancuh, biasanya kadar dia akan berlaku perubahan kimia, kemudian dia akan menjadi sedikit asid lah. Itu yang kadang orang tak tahan perut tu. Pedih perut lah minum kopi ni. Air kapur sirih, air soda bikarbonat, telur putih, ubat gigi, air sabun. Ada orang minum ke air sabun? Tak ada kan? Ubat gigi tu rasanya ada juga tertelan-telan. Dia kamu dah tahu dah. Bahan yang bersifat alkali ni dia rasa pahit dan sedikit licin apabila disentuh. Indikator secara menggunakan dera rasa bila kita rasa ni selalunya tidak dapat ditentukan keputusan sejauh mana secara saintifik. Better kita guna apa? Kita guna kertas litmus kalau nak tentukan sama ada dia bersifat asid ataupun alkali. Okey, kita tengok. Faham Okey, kalau tak faham nanti boleh tanya. Tanya macam mana? Tanya pandai-pandai lah. Sekarang kan teknologi canggih. Boleh telefon, boleh WhatsApp, ataupun pada kelas akan datang, pada Google Meet boleh tanya terus. Okey, kita tengok. Ini Raja menunjukkan seorang budak lelaki dia sengat lebah tu. Kesian dia. Kena sengat lebah sampai muka jari lengan dia. Okey, sengatan lebah sifat dia beraksid. Kita boleh menyau. Ada salah ejaan, minta maaf kat atas tu ada salah ejaan. Menyapu. Menyapu bahan beralkali untuk mengurangkan rasa. Maafkan saya jari dah gemuk-gemuk ni. Typing pun error. Ini pun buat soalan ni pun tengah-tengah malam ni. Jadi maafkan saya ada salah ejaan tu. Okey, nanti saya betulkan. Mengurangkan rasa kesakitan. Antara berikut yang akan suka. Okey. Garam, cuka, jus oren, serbuk penaik. Fikir yang mana yang sesuai untuk kita sapu nak mengurangkan rasa kesakitan di sengat lebah. Sebab sengat lebah ni dia bersifat asid. Mana satu? Garam, cuka, jus oren ataupun serbuk penaik. Jawab dulu, tulis jawapan kamu dulu. Jangan biarkan kosong, tulis dulu. Salah tak apa. Salah pangkah je tak apa, tapi di tepi tu nanti tulis penerangan. Kenapa salah? Apa jawapan yang betul? Kita tengok. Serbuk penaik. Serbuk penaik dia bersifat apa? Bersifat alkali. Okey. Alkali bila dia bercampur dengan asid, dia akan berubah menjadi neutral. Sebab tu kita guna, kalau kita kena sengat lebah, dia bersifat asid. Bila kita sapu bahan beralkali tu, dia akan mengurangkan rasa sakit. Dia sakit juga, berdenyut juga, tapi kurang lah. Orang kata boleh sebagai bantu mula, nak mengurangkan sakit. Ada pernah kena sengat lebah tak? Di sekolah kita tu, Syekh sebelah tu banyak. Kalau lama murid tak pergi sekolah ni, rasanya lebah banyak buat sarang tu. Jadi kalau kata di sengat lebah, kalau dekat rumah sediakan tu serbuk penaik. Tak tahu serbuk penaik apa? Tanyalah mak. Mak kamu kan suka masak. Biasanya serbuk penaik ni orang nak buat kek. Nak buat kek dia tahu, dia buat kuih. Yang buat kuih tahu apa dia serbuk penaik. Okey, soalan ke-17. Dah 17 soalan 17 tu dah berapa lama ni? Sabarlah, baru 40 minit belajar, betul tak? Kalau kat sekolah tu
lagi lama. Dah bosan? Tak apa, layan lagu ni, jazz ni. Saya boleh belajar. Nak saya nyanyi? Nantilah. Nanti saya buat rakaman menyanyi pula. Okey, dah. Baca soalan 17 ni. Seorang tukang masak kekurangan asam jawa. Nak masak ikan asam pedas. Bahan apa yang boleh dia guna untuk ganti asam jawa? Ada 4 bahan. Cili, lobak merah, timun, limau nipis. Agak-agak mana? Cili. Cili jadi lagi pedas. Lobak merah, timun. Kita tengok. Apa dia? Limau nipis. Sebab apa limau nipis? Sebab dia berasid. Macam mana tak tahu? Sebab dia rasa masam. Tu nampak? Dinyatakan dari jadual sebelah ni. Tu bersifat asid, rasa masam. Oren. Cikgu, tak boleh ke bocor oren? Boleh, suka hati kamu. Kamu yang nak masak, betul tak? Tapi better bocor limau lah. Biasa jus oren ni dia ada sedikit rasa manis. Biasanya jus oren yang dijual kedai tu dia gula je. Sebab tu dia rasa manis. Sebenarnya dia rasa masam. Okey, tengok soalan seterusnya. Dah lama? Kejap je. Nak habis dah ni. Saya rasa mungkin dalam 100 soalan. Tak apa. 100 pun tak apa. Janji belajar, betul tak? Okey, soalan 18. Penyataan di bawah menunjukkan langkah-langkah bagi menguji sifat bahan kimia bahan yang berbentuk serbuk. Okey, macam mana kita nak uji bahan kalau sekiranya berbentuk serbuk? Nak tengok. Macam susah tak susah, senang je. Dia logik je benda ni. Okey, kita tengok. Nak jawab dulu. Okey. Tadi takut lambat sangat kan. Dah apa ni? 42 minit dah. Alah, baru 42 minit. Betul tak? Tengok. Okey, tu jawapan dia. Titiskan cecair bahan itu pada kertas litmus biru dan merah. Okey, untuk menguji sifat kimia bahan yang berbentuk serbuk menggunakan kertas litmus, kita tak boleh letak kertas litmus tu. Contoh macam kita guna serbuk penaik tadi kan. Kita letak kertas litmus tu atas serbuk penaik. Okey, biasanya tak akan berubah Duduk tak akan berubah. Biru atau merah tak berubah. Bukan sebab dia bahan neutral. Tak, sebab dia tidak dapat bertindak balas dengan bahan serbuk. Jadi macam mana nak buat? Kita cairkan dulu bahan tu menggunakan kertas. Menggunakan apa? Air apa? Air paip. Air suling. Kalau dekat mama sekolah tu ada air suling. Sebab air suling ni 100% bersifat neutral. Kita campur, dia cuma bila bercampur dia masih mengekalkan sifat kimia, tapi kekuatan kimia dia tu mungkin berkurangan. Jadi kita cairkan dulu. Jangan terus uji, ambil kertas litmus uji dalam serbuk. Tak boleh, susah. Dia bukan susah, dia takkan dapat keputusan. Jadi kita tambah sedikit air. Okey, Sheila menggunakan kertas litmus merah untuk menguji sifat kimia serbuk penaik. Dia dapati tiada perubahan kertas litmus. Okey, ni tadi. Kan saya dah terang tadi. Soalan 18 tadi. Soalan 18. Ini berkaitan. Soalan 18 dengan 19 ni berkaitan. Kenapa tak ada perubahan? Sebab apa? Sebab kertas litmus merah hanya menguji sifat kimia serbuk penaik dalam keadaan cecair. Nampak ni? Penyataan ni, keadaan cecair. Mesti dicairkan sikit. Campur dengan sedikit air. Air apa tadi? Air suling. Jadi bentuk serbuk tu dia tak boleh nak apa? Nak react, bertindak balas. Tak lagi tanya cikgu ni cakap Jawa pula, cakap bahasa Inggeris. Tak apa, saya cakap bahasa Melayu. Bertindak balas. Okey. Faham jelas Dia terangkan tadi sama berkaitan soalan 18 dan 19 ni saling berkaitan. Benda yang sama.
Okey, soalan ke-20. Okey, antara berikut bahan yang manakah boleh digunakan untuk menguji sifat kimia bahan apabila habis kertas litmus? Okey, ini kalau kertas litmus habis, kita nak uji sama ada bahan tersebut bersifat apa? Kimia, sifat kimia dia apa? Asid ataupun alkali. Okey, kita boleh guna apa? Alkohol. Alkohol ni apa dia? Tak tahu. Alkohol ni jenis bahan kimia. Biasanya dalam arak menggunakan alkohol. Ni pengetahuan. Okey, ekstrak bunga raya. Jadi kita boleh tentukan menggunakan ekstrak bunga. Macam mana nak dapat ekstrak bunga raya? Macam mana? Ambil bunga raya tu kemudian buat apa? Rendam dalam air. Nak hancurkan pun boleh. Hancurlah, tenyih lah. Ambil resum batu tu, tumbuk-tumbuk ke bagi hancur ataupun blender. Dapatkan ekstrak. Ekstrak ni maksudnya pati. Pati bunga raya. Tapis lah dulu, lepas dah blender tu tapis. Kita nak air dia saja, pati saja. Bahan-bahan yang dah di blend tu, sisa bunga raya tu kita nak ekstrak dia saja. Pati dia saja, air saja. Okey. Okey, ini penyataan. Itu saya dah terang dah penyataan masa kelas yang lalu. Saya dah tunjuk PowerPoint. Kalau tak ada kertas litmus, kita boleh uji guna kertas pH. Tadi saya dah tunjuk ya, soalan mula-mula tadi ada kertas pH, gambar kertas pH, skala pH. Ekstrak kunyit. Kat mana dapat kunyit? Dekat dapur rumah kamu ada kunyit dah, boleh guna. Basahkan dulu dengan air. Tak boleh serbuk kunyit tu guna. Sama juga konsep macam kertas litmus tadi. Mesti dicairkan dulu. Okey, ekstrak kubis sungu. Dan juga ekstrak bunga raya. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Oh, dah habis. Alhamdulillah. Woi, semua dah jemu dah cikgu, detail cikgu. Alah, baru sejam ya tak? Esok cuti. Sekolah? Tak pulang lah. Cuti ke sekolah tak tahulah. Tengok pada hari. Saya pun tak tahu ni masa ni dah pukul berapa ni. Saya buat rakaman ni pada waktu malam. Okey. Sejauh manakah kefahaman dan penguasaan kamu terhadap topik ini? Okey, di akhir video ni, selepas kamu nak ke halaman seterusnya dalam borang Google Form tu nanti, tuliskan berapa skor yang kamu dapat ni. Bukan skor lah, kita tak kira skor. Kita nak tengok berapa soalan yang kamu dah buat tadi, berapa betul, berapa salah. Tuliskan berapa yang kamu betul saja. Contoh kamu betul 5. Cikgu, saya malu nak cakap saya betul 1 je. Tulis je 1 pun tak apa. Cikgu, saya bangga sikit nak tulis. Berapa? Saya betul 20. Tulis 20. Okey, lepas tulis jawapan, dan tulis bilangan berapa yang kamu betul tu. Di bawah sedikit tu, di dalam borang tu ada satu ruangan untuk kamu berikan sedikit rumusan ataupun refleksi mengenai pelajaran hari ini. Tuliskan situ apa kamu tahu. Cikgu, Khairul hari ni handsome ke? Tak kisahlah kamu nak tulis apa. Jangan kamu kata, cikgu, saya tak faham lah, cikgu cakap cepat sangat. Tulis je apa yang kamu rasa kamu tulis je. Tak perlu pula panjang-panjang sangat. Agak-agak lah dalam 20-30 perkataan. Terpulang pada kamu lah. Dia adalah refleksikan diri tentang yang kita belajar hari ni. Sama ada tentang topik, tentang saya bercakap, tentang soalan ataupun grafik yang saya guna pakai. Cikgu, grafik cikgu ni lame lah cikgu, buatlah yang menarik sikit, gambar gerak-gerak ke. Ni saya dah bergerak ni. Ataupun cikgu, tukar muzik lain cikgu, dengar muzik ni macam makin lama makin lali. Nanti akan datang berdasarkan refleksi kamu tulis tu. Jadi saya dah tahu dah, apa saya nak kena buat untuk pelajaran yang akan datang. Jadi boleh tulis berapa kamu typekan nanti dalam borang tu, berapa kamu dapat hari ni, jawapan ini dalam betul ni. Kemudian refleksi sedikit. Okey, itu saja daripada saya. Sampai jumpa lagi di kelas akan datang. Okey, jaga diri baik-baik. Kalau tak ada apa urusan, tak payah keluar, duduk rumah dan diam. Nak pergi taman, pergilah taman. Tapi balik nak buat apa? Mandi, sanitasi diri, jaga penjarakan. Ini jangan duduk kawan-kawan jalan peluk bahu. Nanti kawan tu ada COVID, kamu pun tahu tak? Okey, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye. Assalamualaikum. Semua berapa kali Assalamualaikum dah ni kan. Okey, bye. See you.